Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala berkati malam ni, sebab malam ni malam terakhir daripada bulan Zulqa'dah. Malam besok malam pertama bulan Zulhijjah. Jadi saya ingin berkongsi pada malam ini, tajuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Allah Taala sebut bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr. Allah bersumpah, yang pertama demi waktu fajar, yang kedua Allah bersumpah wa layalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Ulama-ulama tafsir mengatakan demi malam-malam yang 10 ini ialah malam 1 hari bulan Zulhijjah sehingga malam 10 Zulhijjah. Jadi malam-malam dan juga hari-hari awal-awal bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang Allah pilih, ada kelebihan. Jadi mulai Rabu ni kira hari yang sepatutnya kita ambil berat, kerana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam", yakni ayyamal ashri. Tidak ada satu hari pun yang Allah Ta'ala lebih suka hamba-hambanya beramal soleh lebih daripada hari-hari di awal 10 Zulhijjah. 10 hari awal Zulhijjah. Maknanya dalam masa setahun ni 360 hari, hari apa yang Allah paling suka kita buat amal soleh? Ya Allah seronok sangat tengok kita buat baik. Hari apa? Jawabnya hari 1 sampai 10. Itulah hari istimewa yang Allah Ta'ala amat suka hambanya buat amal soleh, mula 1 sampai 10. Sehingga ulama-ulama kita bincangkan, mana lebih mulia antara hari dan malam 10 hari terawal bulan Zulhijjah dengan malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mana lebih hebat? Ulama-ulama bincang, kata ahlul muhaqqiqin, di kalangan ulama-ulama mereka mengatakan dari segi malam 10 malam terakhir Ramadan lebih mulia sebab ada Lailatul Qadar. Dari segi siang 10 awal Zulhijjah lebih mulia sebab ada hari Arafah dan ada hari raya Aidil Adha. Maknanya kalau tanya dalam setahun tu, siang mana yang paling Allah suka kita buat amal soleh? Jawabnya siang 10 awal Zulhijjah. Malam mana yang paling Allah suka kita buat amal soleh? Jawabnya malam 10 Ramadan akhir. Jadi oleh kerana kita nak tempuhi pada hari Rabu ni 1 Zulhijjah sampai hari Jumaat 10 Zulhijjah, maka saya kena kongsi persediaan-persediaan yang perlu kita lakukan. Persediaan pertama kena banyakkan amal soleh. Maknanya kalau sebelum ni lah kita baca Quran, amal soleh kita baca Quran setiap hari 2 line contoh, kita upgrade. Start daripada 1 hari bulan sampai 10 tu kita kena up sikit, banyakkan sikit, ada peningkatan. Kalau sebelum 2 line, mungkin mula 1 bulan tu kita buat 3 line. Mana biar ada lebih. Okey, amalan soleh mana yang kita nak buat lagi? Okey, ulama-ulama berbincang, tidak ada pengkhususan amalan-amalan tertentu. Baca Quran amalan soleh tak? Ya, amalan soleh. Boleh buat. Sedekah amalan soleh tak? Ya, amalan soleh. Boleh buat. Ada alim ulama kita puasa sunat. Dia puasa sunat mula 1 sampai 8. 9 dia puasa juga. 9 dia puasa sebab puasa khusus. 9 hari bulan Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafata
ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah atau kama qala. Orang yang puasa sunat hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah, aku amat berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunkan dosa dia tahun lepas dan tahun akan datang. Maknanya macam tahun ni, kalau kita puasa hari Khamis tu, sebelum hari raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah tu kita puasa. Kita raya hari Jumaat, InsyaAllah kita puasa hari Khamis. Maka orang yang puasa hari Khamis, hari Arafah itu, Nabi harap Allah Ta'ala ampunkan dosa dia 1441 Hijrah, dan Allah ampun dosa dia 1442 Hijrah. 2 tahun Allah ampun dosa. Nabi harapkan. Ini harapan Nabi kepada Allah SWT. Aku menganggap, kata Nabi, orang puasa tu dapat 2 keampunan tahun, 2 tahun keampunan. Maka kita azam daripada hari ini, ya Allah, berikan kepada aku kekuatan untuk aku puasa Khamis sehari sebelum 10 raya. InsyaAllah kita azam berlaku. Bila kita azam malam ni, InsyaAllah dah dapat pahala azam dah. Dah dapat pahala niat dah. Nanti sampai 9 hari bulan kita puasa pula. Tu puasa 9 hari bulan. Timbul pula persoalan, kalau puasa 1 sampai 9, ustaz saya nak puasa 1 9, maka alim ulama kita menyebut, dia kata disunatkan juga untuk berpuasa 1 sampai 8. Sunat dia bukan kerana sunnah Nabi buat. Bukan kerana Nabi buat. Kalau tanya Nabi buat tak puasa 1 sampai 8? Jawabnya Nabi tak buat. Tetapi Nabi kata Allah amat suka orang melaksanakan amal soleh pada 1 sehingga 10. Maka kalau tuan-puan nak pilih amal soleh yang tuan-puan nak buat pada 1 sampai 9 sampai 10 tu adalah puasa, maka digalakkan dan dibolehkan. Sebab apa? Sebab amal puasa ni amal soleh tak? Ya, amal soleh. Maka oleh kerana puasa amal soleh, saya nak pilih tahun ni, saya nak puasa tiap-tiap hari mula 1 sampai 9. 10 tak boleh puasa sebab haram puasa lah, sebab dia raya haji. So 1 sampai 9 saya nak puasa sebab saya nak upgrade amal soleh saya. Kerana Nabi kata Allah Ta'ala amat suka orang melaksanakan amal soleh mula daripada 1 sampai 10. So amal soleh pilihan saya pada tahun ni ialah puasa sunat. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Ada pula orang cakap saya nak puasa tak mampu ustaz. Sebab apa? Asyik lapar je. So amal soleh saya pada tahun ni, saya nak baca Quran sampai khatam 10 hari tu. Saya nak baca 1,5 juzuk siang, 1,5 juzuk malam. Maka dapat 3 juzuk sehari. Cukup 10 Zulhijjah, khatam 30 juzuk Quran. Boleh ke tak boleh? Boleh. Amal soleh juga. Datang orang ni nak ngaji Quran 1,5 juzuk siang, 1,5 juzuk malam, saya tak mampu ustaz. Yang saya mampu adalah sedekah. Hari-hari saya nak sedekah ya Allah. Ustaz, boleh tak? Jawabnya boleh. Sebab sedekah tu amal soleh. Ada orang ni pula datang, saya nak baca Quran, tak berapa nak lancar. Saya nak sedekah, tak berapa banyak duit. Saya nak nak apa lagi? Puasa sunat. Asyik lapar je. Saya nak semayang sunat banyak-banyak ustaz. Tiap-tiap malam saya nak semayang taubat. Siang pula saya nak semayang duha. Kalau sebelum ni 2 rakaat, saya nak bagi sampai 6 rakaat, sampai 8 rakaat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab itu amal soleh. Kerana tidak ada pengkhususan khusus daripada Nabi SAW, amal soleh apa yang kau nak buat. Tak ada. Bila tak ada, dia umum. Umum ikut tuan-puan lah. Asal makna dia amal soleh. Ustaz, amal soleh saya 10 malam terawal ni, saya nak bantu gelandangan. Malam-malam saya nak bawa pergi makanan kat gelandangan, kat Johor Bahru tu. Saya nak bagi. Boleh tak boleh? Boleh. Makna, bolehlah buat apa-apa yang tuan-puan nak buat mula daripada 1 sampai 10 ni. Itu yang pertama saya nak sebut. Yang kedua saya nak sebut puasa surat Arafah. Saya dah masuk dah tadi. Dah masuk dah tadi kan? Kelebihan puasa surat Arafah. Yang ketiga, yang pertama
tingkatkan amal ibadat. Yang kedua, puasa sunnah Arafah. Yang ketiga, bagi orang-orang yang nak berkorban, dia dah daftar nama dia nak korban, maka berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an ash'arihi wa adfarihi atau kama qala." Maksudnya, barang siapa yang sudah melihat anak bulan Zulhijjah, dengan makna bila masuk 1 Zulhijjah, jika ada di kalangan kamu yang nak berkorban, peserta-peserta korban bermula daripada 1 Zulhijjah, maka hendaklah dia tidak mengerat dan tidak memotong kuku dan rambutnya. Ini hadis Nabi SAW. Mula daripada 1 Zulhijjah, mula Rabu ni lah. Maka Nabi larang sesiapa yang jadi peserta korban, larang apa? Larang potong kuku, larang potong rambut. Ulama-ulama bahas. Bila hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita nak tengok huraian hadis ni, kena tengok huraian Imam An-Nawawi. Sebab yang huraikan hadis Muslim antaranya ialah Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi bawa banyak pandangan. Dia tanya, hal adakah an-nahyu lil karahah atau lil tahrim? Adakah larangan Nabi itu bermaksud haram atau larangan itu bermaksud makruh? Maka sebahagian ulama mengatakan, ada ulama mengatakan larangan itu larangan haram. Peserta korban haram potong rambut, haram potong kuku. Baik. Kata mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i pula dia kata larangan itu larangan makruh. Maknanya makruh. Kalau tuan puan nak potong kuku tak ada masalah lah, tapi makruh lah, rugi. Kalau tak potong boleh pahala. Ustaz, kalau gitu saya tak nak potong. Kalau tak nak potong tapi rasa panjang dah misai, rasa panjang dah kuku, potong besok. Besok tak apa lagi, sebab besok 30 Zulhijjah. Saya potong siap dah. Hari ni misai pun dah trim dah. Sebab saya ingat besok 1. Saya silap jadual. Saya tak mahu ni tu potong-potong. Lepas tu sebab bagi saya kita raya 31. So besok 21 kan. Kita raya 31 hari bulan dah. Besok 21. Jadi 10 hari. Lepas tu saya kira semula. Besok Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Raya hari Khamis lah. Kalau besok 1, tak kena. Cuba Rabu pula. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Baru betul. Rabu 1 hari bulan. Jadi besok siapa-siapa yang belum potong rambut, potong misai ke, kuku ke, bulu ketiak ke dan sebagainya, maka siapkan besok 1 hari bulan. Kalau potong juga, sebahagian ulama kata haram, mazhab Syafi'i kata makruh kepada peserta korban. Kalau dia tak korban, tak apa. Kalau dia tak peserta korban, tak apa. Ustaz, anak saya macam mana? Dalam rumah tu saya korban. Anak pun tak usah suruh potong rambut juga, walaupun dia bukan peserta korban. Sebab korban ni hukumnya sunat kifayah. Bapak buat satu rumah selesai berlaku, jadi tak usah pun tak apa. Kerana apa? Kerana hikmat. Jadi alim ulama kita syarah kenapa Nabi larang. Maka ada sebahagian ulama kata Nabi larang kerana nak ambil feel, nak ambil aura dan feeling rasa siapa? Rasa orang yang berada kat Mekah. Sebab orang yang buat haji sekarang, dia tak potong rambut dan tak potong kuku dah. Sebab dia sudah berihram. Bila dia pergi Mekah dalam keadaan berihram, maka dia tak potong kuku, tak potong rambut. Maka kita kat sini, dia tak pergi Mekah, tapi kita nak berkorban,
disunahkan jangan potong kuku, potong rambut kerana nak ambil feel orang yang berihram. Bila ada ulama cakap gitu, Imam Nawawi jawab, lagi tak ada. Imam Nawawi kata tak berapa tepat tu, dia kata. Kenapa tak berapa tepat? Kalau kita kata hikmat Nabi larang tu kerana nak sama dengan orang ihram, tak berapa tepat. Sebab orang berihram, dia dilarang pertama potong kuku, potong rambut. Dia juga dilarang pakai bau-bauan. Yang Nabi larang potong kuku dengan potong rambut je, bau-bauan boleh pakai kan? Maka tak sama, dia kata. Kalau nak ambil feel orang ihram, nak ambil rasa orang ihram, maka Nabi bukan larang potong kuku, potong rambut je. Nabi larang juga pakai bau-bauan. Orang berihram boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin. Habis orang sini boleh kahwin tak? Walaupun dia peserta korban, boleh kahwin. Maknanya secara hikmat tu, kata Imam Nawawi, tak berapa tepat. Habis apa hikmatnya? Imam Nawawi pun sebut, bagi pandangan dia, hikmatnya ayyabqa kamilul ajza liyuqtaqa minan nar. Ni kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata supaya seluruh juzuk badan peserta korban itu sempurna juzuk badannya, kerana pada hari korban Allah nak bebaskan dia daripada api neraka. Jadi bila dia peserta korban, nanti hari korban 10 hari bulan, orang sembelih korban, badan dia bebas daripada api neraka. Jadi kalau dia potong kuku pada 2 Zulhijjah, kuku tu tak masuk dalam kategori juzuk yang terbebas daripada api neraka, kerana dia sudah potong pada 2 Zulhijjah. Jadi dia nak supaya seluruh badan ni ada kukunya, ada rambutnya. Jadi bila ada kuku, ada rambut, kalau sembelih pada 10 Zulhijjah, sembelih-sembelih, maka Allah Ta'ala bebaskan seluruh badan dia. Kuku pun terbebas, rambut pun terbebas. Kalau dia potong 2 hari bulan, kuku yang kita potong tu, rambut yang kita potong tu, macam tak berapa nak puas hati sangat lah. Kenapa kau potong aku awal? Kau tak tunggu sampai 10? Sebab 10 tu lah hari Allah Ta'ala bebaskan peserta korban daripada api neraka. Jelas? Jadi sekarang nak potong, besok mula 1, jangan potong. Jelas Hukumnya makruh kalau potong. Kalau tak potong, sunat. Jadi biar diri kita berada dalam sentiasa sunat sampai 10 hari bulan. Kenapa tak potong? Sebab sunat tak potong. Maka kita berada dapat pahala sunat. Sentiasa pahala sunat. Sentiasa dapat pahala sunat. Kenapa? Kerana kita buat yang Nabi SAW anjurkan. Baik. Jadi di sini jelas kepada kita bahawasanya besarnya ibadat korban. Setara mana besar? Sampai Nabi pesan supaya jangan potong kuku, potong janggut, kerana nak dibebaskan daripada api neraka pada hari sembelih korban. Jadi itu amalan yang ketiga yang saya nak kongsi. Yang pertama tadi apa dia? Mula-mula sekali apa dia? Upgrade, banyakkan amal soleh pada awal-awal bulan Zulhijjah. Yang kedua, jangan lupa puasa sunat 9 Zulhijjah. Yang ketiga, pastikan peserta-peserta korban tidak potong kuku dan rambut. Yang keempat, usahakan supaya kita berkorban. Sebab tidak ada satu amalan yang lebih besar pada hari korban melainkan amalan korban. Katalah tuan puan kata, saya tak nak korban lah pada 10 Zulhijjah. Saya nak baca Quran, sebuah Quran. Saya nak khatam Quran sehari itu, saya nak khatam Quran. Contoh, dia kata gitu. Mana lebih besar ibadat korban dengan khatam Quran pada hari tersebut? Jawabnya, ibadat korban lebih besar. Oh, tak boleh lawan ibadat korban hari itu. Sebab itulah bila ada sahabat saya tanya, Ustaz, saya tak nak korban lah pada hari korban, saya nak akikah. Sebab anak saya belum akikah. Kata umur berapa? Umur 4 tahun dah, belum akikah lagi. Jadi saya nak masuk sebagai peserta akikah, bukan peserta korban. Jadi jawapannya, hari tersebut amalan yang paling besar bukan akikah.
Amalan yang paling besar korban. Habis kalau nak buat akikah, boleh, bukan tak boleh, sah akikah. Tapi kenapa kita buat musim korban? Buat musim lain. Sebab akikah berpanjangan waktunya sehingga anak tu balik. Jadi kalau anak tu baru umur 6 tahun, tahun lepas lah, ataupun lepas ni lah, nak balik lambat lagi, nak balik lambat lagi, boleh buat lain kali. Untuk musim korban, buat korban lah. Bukan kata tak sah buat akikah, tapi sebab korban setahun ni berapa hari? 4 hari je boleh korban. 10, 11, 12, 13. Akikah boleh buat bila-bila masa. Jadi oleh kerana akikah boleh buat bila-bila masa, kenapa kita nak pergi ambil waktu korban? Rugilah pahala korban. Faham? Baca Quran, contoh, saya bagi contoh lain. Baca Quran, besar tak pahala? Besar. Tapi bila orang azan, mana lebih besar? Jawab azan ke baca Quran? Besar jawab azan. Sebab bila jawab azan, bila azan dah habis, kita telah jawab dah. Tak boleh jawab dah. Adapun Quran, kita boleh baca lagi lepas daripada azan. Jadi sama juga akikah. Bila akikah, kita boleh buat hari lain. Musim korban, kita buat korban. Jadi usahakan supaya kita dapat melaksanakan ibadat korban, insya-Allah. Baik. Setara mana? Soalannya, setara mana perlunya kita berkorban? Jawapannya dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, hukum korban bagi orang yang mampu adalah wajib. Hanafi, mazhab Hanafi, korban wajib. Hukum korban dalam mazhab Syafi'i adalah sunat muakkad, sunat yang amat dituntut. Jadi di sini kenapakah mazhab Hanafi mengatakan wajib? Sebab dalilnya Allah Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika, maka kau sembahyanglah ikhlas kepada Tuhanmu dan sembelihlah korban. Dia letak sembelih korban dengan sembahyang satu ayat. Dia letak satu ayat. Sembelih korban dengan sembahyang satu ayat. Bila sembelih korban dengan sembahyang satu ayat, sembahyang berhukum wajib. So korban wajib jugalah. Itu mazhab Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i, hukumnya sunat muakkad. Setara mana muakkadnya? Kalau kita baca banyak hadis, kita akan rasa malu kalau tak korban. Kalau kita ada duit, kita tak korban, patut kita rasa malu dan rasa aib depan Allah Ta'ala. Kenapa aku tak korban sedangkan Allah bagi aku rezeki? Patut rasa gitu. Kerana ada satu hadis Nabi sebut mafhumnya, siapa-siapa yang senang, ada berada, ada duit, tetapi dia tak korban, fala yaqrubanna musallana, jangan dia dekati tempat sembahyang raya kami. Kan hari Aidil Adha ada sembahyang raya. Nabi kata siapa-siapa yang ada duit patut tak korban, tak usah datang kat sembahyang raya lah, duduk jauh-jauh. Sampai tahap tu Nabi cakap. Maknanya malulah patutnya orang-orang tak korban ni. Dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin ada disebut, yang ni banyak kali saya sebut, Bughyah Al-Mustarsyidin ada disebut, dia kata mengikut pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi. Ibnu Abbas kata apa? Yakfi fil udhiyati iraqatu damin walau min dajajatin au auzin. Sudah dianggap cukup untuk dinamakan ibadat korban bila berlaku tumpah darah. Maknanya bila berlaku sembelih, sudah dianggap cukup seorang tu sebagai orang yang berkorban kalau dia menyembelih, walaupun binatang yang disembelihnya itu adalah ayam atau angsa. Jadi mengikut pandangan Ibnu Abbas, boleh dianggap korban juga, korban ayam dan korban angsa. Boleh dianggap korban juga pada pandangan Ibnu
Abbas radhiyallahu anhuma. Tetapi Imam Asy-Syafi'i tidak memilih pandangan ini. Imam Syafi'i memilih pandangan yang sah korban hanyalah binatang-binatang ternakan, iaitu binatang ternakan 4 kaki ni, iaitu kambing, unta, lembu dan sebagainya. Baik. Jadi dalam mazhab Syafi'i sah tak korban ayam? Tak sah. Dalam mazhab Syafi'i sah tak korban angsa? Tak sah. Pandangan Ibnu Abbas sah tak korban angsa? Sah. Pandangan Ibnu Abbas sah ke korban ayam? Sah. Jadi kata pengarang kitab Bughyah Al-Musyasidin, dia kata apa? Wa kana syaikhuna ya'murul faqira bitaqlidihi. Kata pengarang kitab Bughyah Al-Musyasidin, dia kata, dan guru kami mengarahkan kepada orang yang amat fakir, orang amat miskin, supaya sembelih ayam juga dan sembelih angsa. Maknanya kalau lah dia tu memang tak ada duit sungguh, musim PKP ni tak boleh pergi Singapura, memang tak ada duit sungguh, tak ada duit sungguh, dia memang nak korban tapi tak ada duit sungguh. Allah, minta maaf lah ya Allah, aku nak korban sangat, tiap-tiap tahun aku korban, tapi tahun ni aku tak mampu korban ya Allah, tapi aku malu padamu sebab aku tak mampu korban ya Allah. Maka disunatkan baginya ambil ayam, sembelih ayam pada 10 Zulhijjah. Sembelih ayam sah tak korban dengan ayam? Jawabnya tak sah, tetapi ambil sempena. Jadi bila dia sembelih ayam tu, maka dalam hati dia bercakap dengan Allah, ya Allah, kau tengok aku ni nak korban juga. Walau susah setara mana pun aku nak korban, tapi ayam ataupun angsa ni aku mampu. Aku nak sembelih kambing 800, 1000 seekor aku tak mampu. Aku nak sembelih lembu 700 setengah, 1/2 aku tak mampu. Kalau RM7 seekor ni aku mampu. Maka aku pun sembelihlah ayam ni. Kau terimalah ya Allah. Ibnu Abbas kata okey. Walaupun mazhab Syafi'i tak terima, kau terimalah ya Allah. Malaikat tengok, malaikat pun buat laporan pada Allah, sedangkan Allah sudah tahu dah. Malaikat tengok, malaikat buat laporan, ya Allah, hamba-Mu seorang tu duduk kat Taman Timur tu, PKP ni tak ada duit sungguh ya Allah, tapi dia nak korban juga. Jadi aku tengok betapa hati dia ikhlas betul-betul. Aku tengok dia tu, aku tengok dia ikhlas sungguh-sungguh. Nampaklah keikhlasan dia tu. Dia sembelih juga ayam tu. Jadi terimalah ya Allah. Malaikat buat laporan pada Allah. Allah Maha mengetahui hati orang tu. Kalau benar-benar dia tak layak untuk korban lembu, maka Allah Ta'ala terima. Apa peliknya? Sebab Allah Ta'ala Maha Kaya. Tapi kalau Astro dia bayar tiap-tiap bulan RM70, okey je. Lepas tu dia sembelih ayam, malaikat buat laporan, ya Allah, dia sembelih ayam tapi tengok Astro, okey je, dia bayar RM70 sebulan, setahun 700. Dia tak korban. Ya Allah, aku rasa malu je nak buat laporan pada-Mu ni ya Allah. Hamba-Mu ni betul ke dok miskin. Jadi gitu pula. Jadi saya agak-agak lah orang Taman Timur ni tak layak lah untuk sembelih ayam ataupun angsa. Tak layak tak? Kan ada yang layak? Nak tanya ikhlas lah. Orang sini rasa tak layak orang Taman Timur ni. InsyaAllah dia tak layak nak sembelih ayam, dia layak sembelih lembu ataupun kambing. Jadi bila layak sembelih lembu atau kambing tak korban juga, maka usahakan untuk korban. InsyaAllah kita azam, ya Allah ya Tuhanku, masuk hati aku nak korban tiap-tiap tahun. Kalau kau bagi aku umur lagi lepas ni 40 tahun lagi, aku nak 40 kali lagi aku korban. Maknanya faham tak? Kalau Allah bagi, ya Allah aku sekarang umur 40, kau nak bagilah aku umur dalam 15 tahun lagi. Sikit saya 44 dah. Cakap 15 sikit sangat ni. Kau nak bagi lagi umur aku katalah 40 tahun lagi lah. Umur 84, okey lah tak? Kau nak bagi pada aku lah ya Allah, umur lagi 40 tahun. Sekarang aku umur 44, aku nak 40 kali lagi aku nak korban. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau nak bagi aku bertahun lagi lepas ni, aku nak tiap-tiap tahun aku korban. Janganlah amalan korban ni engkau tak bagi peluang untuk aku korban. InsyaAllah aku simpan duit ya Allah. Yang penting aku boleh korban tiap-tiap tahun. Korban subuh lah, ayam tak masuk lah.
Aku nak. Kita azam. Bila ada keazaman, insya-Allah ada usaha. Ramai apa nama? Kita kadang-kadang tanya sahabat-sahabat, tak korban tu ni? Tak ada, sunat tak korban. Ada orang cakap gitu. Tengok kereta dia bayar bulan-bulan, boleh tahan juga. Jadi patut rasa malu. Saya sekarang hari ni nak suruh rasa malu dalam hati tu kalau tak korban. Rasa malu aku. Lepas aku dengar Ustaz Rifki ceramah tak, aku rasa malu. Rasa kalau aku tak korban teruk sangat aku ni. Sebab benda lain aku boleh buat dengan duit tu. Benda lain aku boleh beli. Mana kereta aku boleh bayar. Apa lagi? Astro aku boleh bayar. Tapi korban aku tak boleh tahun ni. Malu. Nak suruh masuk lagu tu. Nak suruh masuk macam tu dah hati. Jadi bila masuk macam tu hati, insya-Allah kita azam untuk korban tiap-tiap tahun. InsyaAllah. Jadi tak ada dah amalan yang lebih besar daripada amalan korban pada hari raya korban. Seterusnya saya nak pesan lagi satu perkara. Nak pesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian. Awal-awal Zulhijjah ni, hari Allah makbul doa. Jadi zaman sekarang ni antara doa yang amat diperlukan oleh dunia. Dunia perlu doa ni. Apa dia? Doa agar Allah Ta'ala angkat wabak Covid. Yang ni bukan saya nak, dunia nak. Iaitu melalui penemuan vaksin. Betul tak? Jadi kita ni, kalau kita nak cipta ubat, siapa nak percaya ubat kita? Maka kita tak mampu nak cipta vaksin, maka kita doalah banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Mula 1 sampai 10 ni. Doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka harap-harapnya mana tahu doa orang Taman Timur Allah Ta'ala terima, maka bertemulah vaksin tak lama lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebab saya rasa saya amat berharap vaksin jumpa cepat. Sebab saya dah rasa berat dah bila pergi sekolah ni. Nak turun kantin pun tak boleh, nak minum kat kantin pun tak boleh. Dengan pelajar kena duduk bersama dengan mereka sentiasa. Tak boleh. Maknanya cikgu kalau mengajar pagi, dia kena masuk kelas pukul 7 pagi. Pukul 7 kena duduk dalam kelas dah. Kelas mula 7.30. Tapi cikgu kena ada dalam kelas pukul 7. Sebab pelajar datang. Bila pelajar datang, pelajar terus masuk kelas. Bila pelajar terus masuk kelas, kalau cikgu tak ada, kita bimbang pelajar duduk salam, duduk apa semua. Jadi tidak ada penjarakan sosial. Maka cikgu wajib duduk dalam kelas bersama dengan pelajar. Pada waktu rehat, pelajar tak boleh turun ke kantin. Pelajar hanya boleh tempah makanan. Seorang pelajar, ketua kelas akan ambil makanan, kemudian makan dalam kelas. Siapa jaga? Cikgu wajib ada dalam kelas. Sebab dia bimbang takut tak ada penjarakan sosial. Jadi kita kena berada bersama dengan pelajar sentiasa. Bila ada kelas pelajar tingkatan 5 hari ni pelajar tingkatan 5 dia ambil kelas pukul 1. Kemudian dia ada pula kelas kemahiran Quran pukul 2.45. So ada gap. Antara 1 sampai 2.45 tu ada gap. Maka kita pun mesyuarat. Siapa nak jaga pelajar waktu gap ni? Dia nak sembahyang, siapa nak tengok? Jadi kebetulan saya kosong. Bila saya kosong, dia kata Ustaz Rifki lah kena jaga lah. Saya kata saya dah ngajar dah, mula daripada 10.30 sampai pukul 1. Lepas tu jaga pelajar sembahyang jap. Lepas tu pelajar ni masuk Ustaz Rifki kena masuk kelas, kena jaga budak ni. Sebab budak ni nanti 2.45 ada kelas kemahiran Quran. Saya kata ginilah, saya kata, daripada saya jaga dia, baik saya ngajar terus. Habis Ustaz nak ngajar lah kelas kemahiran Quran. Tak apalah, setakat kelas kemahiran Quran tu saya boleh ngajar. Lainlah kalau bahasa Inggeris, letih saya. Kalau sebab kelas kemahiran Quran 2.45 kelas kemahiran Quran gini, saya jaga kelas ni. Saya jaga dan saya ngajar. Bila saya ngajar, dia balik lepas ni. Tak perlu masuk lah kelas 2.45. Jadi saya tanya Ustazah nak ngajar apa hari ni? Dia kata Ustaz kena ngajar hukum ra, tebal dan nipis. Yang tu saya pandai. Tak apalah, main buku teks. Saya pun ngajar hukum ra, tebal dan nipis. Habis kelas, balik. Balik Ustaz, tak ada dah kelas KKU. Ni lah kelas KKU. Bukan Ustazah Hazimah ajar. Biar saya ajar lah, kau balik cepat-cepat.
Sebab kalau saya tak ajar pun, saya duduk. Kalau dulu dah. Dulu budak ni duduk kat surau, sembahyang, dia duduk ikut dia lah. Dia nak berpeluk ke, nak apa ke, tak ada penjarakan sosial pun tak apalah. Sekarang kalau tak ada cikgu, budak tak ada penjarakan sosial, maka cikgu yang kena. Maka cikgu kena jaga. Daripada jaga, baik ngajar. Saya bimbang, takut yang gap tu bahasa Inggeris. Aku pula kena jaga, yang tu pening. Kalau bahasa Inggeris, mengajar. Takut ajaran sesat lah, kena tangkap pula ustaz. Kalau tajwid, Quran, kemahiran Quran, tak apa. Saya pun cakap kalau Ustaz Azim saya ni kalau kat kemahiran Quran yang saya tak pandai tarannum. Sebab ada satu silibus tarannum. Kalau tarannum tu ejah, saya tak boleh ngajar. Tapi kalau qiraat, kalau tajwid, kalau masa Osmani, saya boleh ngajar lagi. Tarannum saya tak reti sebab saya tak belajar. Tak apalah ustaz, dia kata saya bagi yang ustaz boleh ajar. Alhamdulillah, tak apalah saya ajar. Saya sanggup mengajar daripada tunggu saja duduk tengok budak. Baik dah saya ngajar. Nak bagi tahu, kerana itulah saya amat mengharapkan doa-doa orang-orang baik yang ada kat sini, doa sungguh-sungguh pada 1 sampai 10 ni, supaya Allah dengar dan Allah makbul. Mungkin kemakbulan itu datang dari Taman Timur. Amin ya rabbal alamin. Mana tahu tak? Kemakbulan itu datang daripada Taman Timur. Maka selesailah masalah. Satu dunia masalah selesai. Kerana doa orang Taman Timur. Amin ya rabbal alamin. Okey, seterusnya yang saya nak pesan lagi, waktu ni lah kalau kita nak jumpa orang alim ulama, supaya WhatsApp kat dia. Ada jumpa orang soleh seorang. Ada seorang tu orang soleh. Saya tengok dia, saya tahu dia soleh. Sebab saya tengok macam, saya tahu perangai dia soleh, dia pun berurusan dengan kita soleh. Saya pun WhatsApp kat dia. Saya kata, hari Rabu ni mula 1 hari bulan, saya tak tahu nak minta tolong apa kat awak. Saya nak minta tolong satu je, tolong doakan saya 1 sampai 10. Sebab awak ni orang baik. Bila orang baik, saya haraplah sangka baik saya ni, awak ni orang baik, tolong doakan saya. Jadi waktu ni selain daripada kita berdoa, kita juga boleh tumpang doa-doa orang soleh. Sebagaimana Nabi SAW, padahal Nabi ni dia soleh dah. Bukan soleh dah, dia Nabi lagi. Dan doa dia makbul dah. Tetapi bila Sayyidina Umar Al-Khattab nak pergi buat umrah, Umar Al-Khattab nak pergi buat umrah, dia minta izin dengan Nabi SAW. Dia kata, "Idzan li bil umrah." Ya Rasulullah, bagi izin pada saya nak pergi umrah. Waktu tu Nabi SAW dan juga Sayyidina Umar berada di Madinah. Jadi bila nak umrah, nak pergi Mekah, maka dia minta izin dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nak pergi umrah. Apa kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar? Dia kata apa? Dia kata, "Asyrikna fi salihi du'aika wa la tansana." Tolong libatkan kami dalam doa-doamu yang baik dan jangan lupa kami. Siapa dia bagi tahu tu? Nabi SAW bagi tahu Sayyidina Umar, jangan lupa kami dalam doamu. Maknanya kenang daku dalam doa. Siapa cakap? Nabi cakap. Nabi cakap pada siapa? Pada Sayyidina Umar. Habis kalau Ustaz Rifki cakap kepada orang Taman Timur ni, 1 sampai 10 ni, kalau semayang, kalau baca Quran, antara benda yang Nabi suka, antara benda yang Allah Ta'ala suka untuk makbulkan doa, ialah Allah makbul lepas kita buat baik. Contoh, kita baca Quran, Allah tengah seronok dengan kita. Seronoknya dia baca Quran 1 juzuk. Contoh, Allah Ta'ala cakap, Allah Ta'ala tengok kita baca Quran, hamba aku dibaca Quran 1 juzuk di hari yang aku suka dia buat amal. Allah sukanya aku kat dia. Tengah-tengah Allah Ta'ala suka kat dia, dia pun angkat tangan, "Ya Allah, kau ampunkan dosaku." Bila kita minta ketika Allah suka, makbul tak doa? Suami kita, kalau kita nak minta duit dengan dia, waktu dia suka. Kalau jenis peminat bola, waktu jadi tijuhan, tengah dia seronok jadi tijuhan, seronok, isteri pun kata, "Bang, duit sikit bang, nak beli beg tangan." Dia terus suruh ambil bagi tu, sebab dia tengah suka. Boleh faham? Cuba minta tengah dia duka, agak bagi tak? Orang duk tension, minta duit pula dah, kena marah dia. Jadi waktu Allah Ta'ala suka ni antaranya adalah 1 sampai 10. Jadi ketika Allah suka kita buat amal, kemudian kita buat amal baik pula,
Makin Allah suka, angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, ampun dosaku ya Allah. Jadi saya pula pesan kepada orang-orang baik yang ada depan saya ni, bila buat amal 1 sampai 10 tu, bila sudah buat amal tu, angkat tangan tu, jangan doa kepada diri tuan puan saja. Jangan lupa kenang daku dalam doamu. Tu penting tu. Jadi angkat tangan, ya Allah, Ustaz Rifki tu, ya Allah, bagilah dia sihat, anak-anak dia soleh, apa nama, hidup dia berkat. Kalau dia hajat nak balik kampung, hantai cepat-cepat. Contoh. Dah banyak kali dah dia nak balik Kelantan tak dapat-dapat. Tahun ni bagilah dapat. Maknanya adalah skrip kenang daku dalam doa kalian. Jadi kalau saya boleh buat gitu dengan tuan-puan pun apa herannya telefon mak ke, siapa ada mak. Tidak adalah doa yang lebih makbul lebih daripada doa mak. Ni untung ada ibu. Telefon mak. Mak, ni 1 bulan mak. 1 bulan Zulhijjah. Kenapa? Ni antara hari yang Allah Ta'ala suka mak buat amal, mak doa. Waktu mak doa tu mak jangan lupa doa saya ya. Kalau ada mak, kalau ada siapa dia? Mak saudara. Mak saudara pun siapa? Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi, al-khalah bimanzilatil ummi. Al-khalah maksudnya mak saudara, sama dengan mak. Adik-beradik mak. Adik-beradik ibu ni hebat. Sahabat dulu buat dosa besar. Ada seorang sahabat buat dosa besar. Dia beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, inni aznabtu dzamban azima. Aku buat dosa besar. Fahalli min taubah. Bolehkah aku nak taubat? Rasulullah jawab, halaka min ummin. Ada mak tak? Dengan makna siapa-siapa buat dosa, kalau dia nak Allah makbul doa dia, dia buat baik pada mak dia, Allah ampun dosa. Jadi sahabat ni kata, tak ada dah mak saya meninggal dah. Apa Rasul jawab? Halaka min khalah. Ada mak saudara tak? Adik-beradik mak, ada tak? Makcik kau yang adik-beradik mak kau, ada? Kau buat baik kat dia, Allah ampun dosa besar kau. Jadi power lah mak saudara ni. Siapa ada mak saudara lagi? Ada telefon dia, tolong doa saya. Siapa ada guru? Bagi tahu guru dia, tolong doa dia. Siapa ada kawan-kawan yang soleh, yang dia rasa soleh orang ni, okey, bagi tahu dia, tolong doakan dia. InsyaAllah. Jadi saya ni duduk dengan orang baik, orang masjid, pergi ceramah sana, jumpa geng-geng masjid, saya pesan. Baru saya tadi lepas maghrib saya ceramah kat Seri Pulai, saya pesan. Pesan 1 bulan ni sampai 10 bulan jangan lupa doakan saya. Hari ni pesan pula pada geng-geng Taman Timur. Sebab kita hidup ni, kita amat mengharapkan selain daripada doa kita sendiri, kita amat mengharapkan doa orang soleh. Kenapa saya kata gitu? Sebab Allah Ta'ala ajar, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang kemudian, baiknya dia tak tinggal untuk doa kepada kawan-kawan dia yang telah meninggal dunia dengan doa rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami, wali ikhwanina, dan ampunkan juga dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah meninggal dunia bertemu dengan kamu bawa iman. Maknanya doa pada orang ni adalah satu bentuk amalan orang-orang baik. Jadi salah ke kalau kita doa ke orang lain? Jawabnya amat baik. Sebab doa yang tidak diketahui oleh orang yang kita doakan dia, itu doa paling makbul. Da'watul mar'i bi dhahril ghaibi mustajab. Doa seorang hamba li akhihil muslim, kepada saudaranya yang Islam, bi dhahril ghaibi, yang saudara dia tak tahu, mustajabah, amat mustajab. Wa fi ra'sihi malakun muwakkalun, dan Allah Ta'ala hatta seorang malaikat duduk kat kepala orang yang berdoa tu, dan malaikat tu kata walaka bimislih, walaka bimislih, apa yang kau doa untuk dia dapat juga kat kau. Apa yang kau doa untuk dia dapat juga kau. Ya Allah, kau sihatkanlah semua guru-guru aku. Ustaz Alim Syah tu gaut, sihatkan gaut. Ustaz Rifki darah tinggi, sihatkan darah tinggi. Maka malaikat pun ada kat kepala, kau tak kena gaut, kau tak kena darah tinggi. Malaikat doa apa yang kita doa pada orang lain. Senyum Ustaz Alim Syah tengok. InsyaAllah. Jadi 1 sampai 10 ni saya harap sungguh-sungguh tolong doakan seluruh ustaz-ustaz yang ada. Bukan saya seorang, ustaz-ustaz semua dah.
yang tuan-puan kenal, sebut nama seorang-seorang tu. Moga-moga makbul berlaku insya-Allah. Jadi saya ulang sekali lagi, benda yang kita belajar ini, pertama 1 sampai 10 upgrade amal ibadat. Satu. Yang kedua saya ulang, yang kedua 1 sampai 10 bagi peserta korban, tolong jangan potong rambut, potong kuku. Yang ketiga, sunat yang amat besar sekali, puasa pada hari Arafah sebab dia mampu mengampunkan dosa 2 tahun. Yang keempat, bagi orang yang mampu berkorban, usahakan untuk berkorban dan tanamkan azam supaya Allah Ta'ala bagi kita rezeki yang murah untuk kita korban tiap-tiap tahun selepas tahun ini. InsyaAllah. Kalau Allah bagi banyak-banyak apa nama? Kalau Allah bagi banyak tahun lagi hidup, banyak kali lagi kita akan korban. 4. Yang kelima, tolonglah di hari-hari yang barakah ini sama-sama kita menumpang doa antara satu sama lain. Tolong doakan saya doakan tuan-puan. InsyaAllah Allah suka tengok kita hidup berkasih sayang ni. Moga-moga segala ujian yang Allah Ta'ala kenakan, Allah Ta'ala akan angkat. Yang keenam, masukkan juga dalam skrip doa kita adalah doa untuk Allah Ta'ala angkat wabak ni sesegera mungkin. Kerana mungkin doa kita Allah Ta'ala makbulkan, maka selesai masalah satu dunia dengan asbab doa kita. Tu 6 perkara kita belajar ni. Padahal 6 perkara cukup itu. 6 perkara. Yang ketujuh, lepas pada kuliah ni kita makan belaka. Wallahu a'lam. Tu selesai. Moga-moga Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada orang yang sponsor makanan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir li sahibi hadzal ta'am. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa orang yang sponsor makanan pada malam ini ya Allah. Warzuqhu minal halal. Kau bagikan kepadanya rezeki yang halal. Wajannibhu 'anil haram. Kau jauhkan dia daripada rezeki yang haram. Wa atmim niyatahu, segala hajatnya ya Allah kau sempurnakan. Wa taqabbal dhiyafatahu, kau terimalah amal kebajikannya ya Allah. Waghfir lana wa lahu wal hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat. Kau ampunkan dosa kami, dosa orang yang sponsor makanan, dosa orang yang hadir dalam majlis ini, dan dosa sekalian muslim muslimat. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nampak ada makanan terus